Awal mati. Sebab apa? Telah ditetapkan. Kita yang sakit ni, kecil manis, tahap 4 dah. Tak mati-mati juga. Tuhan bagi panjang umur. Sebab apa? Sebab bukan penyakit tu yang mematikan kita. Allah yang mematikan kita. Apa tugas kita? Tugas kita isti'dad lil maut. Buat persediaan untuk menghadapi yaumur rahil, iaitu hari kematian. Hari pembalasan. Itu tugas kita. Jadi apabila kita ni hidup dalam halu'a, kebimbangan, habis. Tak ada. Kita bimbang macam-macam kehidupan. Last sekali kita busy cari dunia. Busy. Kalau aku tak ada duit ni, tak ada kumpul duit ni, aku nak beli tanah ke anak aku, nak beli rumah ke anak aku. Anak aku tak ada, bukan kerja-kerjaan. Macam mana dia nak tinggal? Takkan tinggal merempat. Asyik pergi tinggal rumah sewa saja. Aku nak bagi ni. Anak aku ada 4 orang, 5 orang ni. Kena bagi satu-satu. Kita berfikir. Cari dunia. Sehingga kan dalam keadaan kita kejar-kejar dunia, Allah Ta'ala tarik nyawa. Dunia melepas, akhirat pun melepas. Di dunia pun tak sempat kumpul harta, tak sempat nak bagi anak-anak kita rumah, tak sempat bagi anak kita harta. Sebab apa? Sebab Tuhan ambil nyawa awal. Akhirat pun melepas sebab sibuk kejar dunia. Dua-dua melepas. Apa yang berlaku? Tidak ada apa yang berlaku melainkan rugi. Itu je kalimah yang paling tepat, iaitu rugi. Rugi kat mana? Rugi di dunia, rugi di akhirat. Kumpul harta banyak-banyak, mati awal. Bini dapat dekat orang lain. Harta kita dapat kat bini kita. Orang lain pula menikmati harta kita sebab kahwin dengan bini kita. Kita dah kubur, termenung stres. Aduh, sakit kepala. Sakit kepala. Jadi itulah kita kena ingat, dalam kita hidup sebagai seorang hamba Allah Ta'ala ni, kena aulakan, utamakan akhirat. Tak salah cari dunia. Allah Ta'ala pun suruh kita cari dunia. Nabi SAW pun banyak hadis supaya kita talabal halal. Nabi wajibkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Cari rezeki, tapi ingat, jangan lupa Allah. Semayang cukup, Alhamdulillah. Majlis ilmu seminggu sekali saja. Dan tak lama masuk insya', sekejap lagi stop dah saya. Tu pun kita tak boleh nak luangkan waktu. Bukan tiap-tiap hari, bukan 5 jam sehari kita belajar talaqi macam di pondok, di madrasah. Tak. Seminggu 1 jam je. Dah lah free. Kena bayar lagi. Tak ada. Ekor lagi dipasang. Sejuk. Tak dibayar. Tu pun kita tak mampu untuk luangkan waktu kita untuk akhirat. Sedangkan Allah bagi daripada awal tadi kita bangun sampai sekarang, Allah sentiasa memberi nikmat pada kita. Sampai hari ni mulut kita boleh bercakap, tangan kita boleh bergerak, kaki kita boleh berjalan, telinga kita boleh mendengar, mata kita boleh melihat. Semua tu adalah Allah Ta'ala bagi free sahaja. Cuma Tuhan minta apa? Sedikit sahaja yang Tuhan minta untuk kita ruangkan waktu untuk akhirat. Sedikit sahaja. Daripada 24 jam tu, sedikit saja. Wahai manusia, luangkan sedikit waktu untuk aku. Semayang 5 waktu tu untuk masa untuk Allah tu. Dah kita tak mampu nak buat semayang sunat, tak mampu nak buat tahajud, tak mampu. Kita hanya mampu untuk buat semayang 5 waktu sahaja, maka sudah memadai. Macam mana sahabat Nabi SAW, ada seorang sahabat Badui yang baru masuk Islam tanya, "Ya Rasulullah, macam mana aku nak masuk syurga? Maka Nabi beritahu, solat 5 waktu, bayar zakat, mengucapkan bayar solat 5 waktu, bayar zakat. Lepas tu buat benda yang wajib-wajib saja. Lepas tu sahabat tu tanya lagi, itu sahaja ya Rasulullah? Tak lebih pada tu, solat 5 waktu saja? Kalau selain pada 5 waktu itu adalah sunat, nafilah, mustahab. Itu sunat saja. Kamu buat, kamu akan dapat pahala lebih. Sebab apa? Sebab syurga ni 7 tingkat. Ada 7 martabat. Suka hati kita lah nak yang mana. Martabat yang paling rendah sekali ke? Martabat yang paling tinggi sekali ke? Yang paling tinggi, syurga Firdaus. Yang paling tinggi. Yang lain tu ada syurga Adnin, syurga Naim dan sebagainya. Kita lah
Tak payahlah nak target yang syurga tinggi-tinggi. Asalkan masuk syurga pun alhamdulillah, syukur dah. Walaupun kita macam tu pandangan kita, sifat kita, tetap Nabi SAW ajar kita supaya mohonglah kamu akan syurga Firdaus. Mohonglah syurga Firdaus. Sebab apa? Sebab walaupun kita tak mampu nak dapat yang tinggi, biar kita ada cita-cita nak masuk syurga Firdaus. Biar ada cita-cita. Okey, ada soalan tak? Nak berhenti dah sekejap lagi. Ya. Kita solat, tiba-tiba ada orang minta bantuan. Ada kita boleh berhenti setengah jalan atau kita teruskan solat kita. Okey. Yang kedua, waktu bila kita masuk dalam solat itu kita Allahu Akbar atau Allah saja. Okey. Pertama soalan, boleh tak kita hentikan solat apabila ada orang mohon bantuan? Tengok mohon bantuan tu penting ke tak. Dia akan terbahagi pada 3 keadaan. Pertama daruriyah, yang kedua yang pertama daruriyah, saya tak ingat ada 3. Yang biasanya dia panggil tahsiniyah. Tahsiniyah. Yang pertama tu darurat sangat-sangat sampai kan melibatkan nyawa. Yang ni kita kena berhenti solat untuk bantu. Contohnya, waktu kita solat ada anak kita lemas. Waktu ni boleh kita hentikan solat untuk hifzul nafs, untuk jaga nyawa. Boleh. Tidak ada masalah. Tapi waktu kita dah solat tu, isteri kita, "Ban, tolong ambil periuk sekejap." Tak payah berhenti. "Ban, tolong ambil kasut kat luar sekejap." Kita sedang solat, minta bantuan macam tu. Tidak ada apa pun. Lepas ni boleh buat. Itu tak perlu kita hentikan solat. Kalau darurat sangat-sangat dah, baru boleh. Tengok tahap permohonan bantuan tadi. Kalau darurat melibatkan nyawa, menyebabkan bahaya, maka kita hentikan solat, dibenarkan. Tetapi kalau tidak membahaya, benda yang simple-simple saja, minta bantuan, "Pak, tolong ambil gincu saya," contoh anak kita sedang solat, maka tak perlu kita nak hentikan solat. Kalau henti, hukumnya berdosa. Hukum dia haram. Haram ni berdosa lah. Sebab solat bukan sebarang nak dihentikan, melainkan solat sunat. Solat sunat ni ibu bapa kita panggil, maka wajib kita mendahulukan panggilan ibu bapa kita, ataupun isteri suaminya panggil. Minah, oh Minah, kita sudah solat sunat, maka stop solat sunat, pergi menyahut suami dahulu ataupun ibu bapa dahulu. Sebab itu lebih besar pahala dia berbanding dengan solat sunat. Kalau solat wajib tak dibenarkan. Walaupun mak bapak kita panggil, suami kita panggil 1000 kali sekalipun. Sebab kita tahu dia panggil tu bukan sebab darurat, sebab nak suruh buat kopi je. Tak apa, pas solat ni buatlah kopi. Tidak ada masalah. Tapi kalau tahap darurat sehingga menyebabkan nyawa, menyebabkan kehilangan harta, pencuri datang masuk, kita relax dulu, solat dulu. Pencuri dah habis dah kau barang emas bini kita. Solat khusyuk. Maka waktu ni dibenarkan sebab tahap darurah. Darurah. Okey. Yang kedua, bilakah masuk takbir? Bila bermula huruf alif pada kalimah Allah, kita sebut tu, maka kita muktarinkan bersama seiringan dengan niat. Seiringan dengan niat. Apa Allah, baru kita niat. Bermula niat sampai bar. Allahu Akbar. Ra yang terakhir diwakafkan. Maka disitulah tamatnya perjalanan niat kita dalam hati. Sahaja aku solat fardu zuhur mengikut iman ataupun makmum kerana Allah Ta'ala. Bermula bila masuk sembahyang? Bermula niat lah. Niat. Sebab tu kalau mazhab Syafi'i mana yang dahulu, niat ke takbir? Seiringan. Berbeza dengan mazhab Hambali dan Hanafi. Mazhab Hambali dia boleh niat awal. Boleh niat awal. Tetapi dengan syaratnya, mesti waktu dia niat awal tu tidak ada benda lain yang menghalangi niat dia.
Ha? Bila? Waktu dia duduk saja, dia niat dulu, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Ha? Baru dia akan takbir. Dah berdiri qiyam dah. Tu mazhab lain. Mazhab kita mesti dalam keadaan kita takbir tu ihram bersama dengan niat. Itulah permulaan masuk solat. Perlu niat tak? Niat masuk solat tak payah niat dah. Sebab kita dah niat nak solat dah. Bila bermula? Bermula daripada kalimah alif Allah tadi. Bukan O, A. Jangan sebut Allahu Akbar fi sembahyang kita. Sebab tidak ada huruf O. Ada huruf A. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U. A, I, U. Bukan O, I, U. Kalimah alif sebiji tu menyebabkan fail solat kita. Hati-hati. Melainkan lidah kita tak boleh sebut kalimah A. Baru disahkan solat tadi. Tetapi tak boleh jadi imam. Sebab ada orang lain lagi lebih tepat bacaan dia. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada lah. Dah masuk isyak? Tentang takbir dia, ada kita tengok takbir Allah terlalu panjang mengikut dengan niat dia sendiri. Ya. Bagaimana bacaan? Ya. Dia boleh ke? Allah tu sampai 14 harakat. Panjang tak? Panjang. A tu jangan panjang. Tak boleh panjang. Allah tu panjang. Dibenarkan sampai 14 harakat. Allahu Akbar. Tu sampai 14 harakat. Dibenarkan. Jadi siapa yang tak masuk niat, panjanglah. Tidak ada masalah. Allahu Akbar. Kalau azan 19 harakat. Azan. Allahu Akbar. Allah. 19. Tarik sampai mana? Kalau sempat nafas, kalau tak semput kan. Tidak ada masalah. Tapi ada yang mengatakan dia takbir panjang dibolehkan tak? Saja sampai maghrib atau isyak. Ya. Allah kepentingan isyak. Ya. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting sahaja aku semayang tu kena niat. Sebahagian ulama kata tak perlu bagi tahu zuhur ke asar. Sebab kita memang nak semayang zuhur dah. Memang dah maklum. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dia kena ada ta'arud, qasad, ta'arud, ta'yin. Sahaja aku nak semayang tu qasad, ta'arud dan ta'yin, tentukan sama ada kita nak semayang apa? Sunat ke, fardu ke, qada ke. Sahaja aku semayang zuhur. Zuhur tu dah maklum dah dia tu semayang wajib. Tak payah kita kata fardu lagi sebab zuhur tu memang wajib. Melainkan kita nak semayang qada, kena ta'yinkan sahaja aku semayang zuhur qada. Tapi kita memang waktu zuhur. Tak apa. Sebab dalam niat ni pun ada 5 benda yang sunat. Lillahi ta'ala tu sunat. Kerana Allah Ta'ala sunat. 1. Yang kedua kita talafuz bin niat usalli, itu tak wajib. Tapi sunat. 2 dah benda sunat. Sebut rakaat sunat. 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. 4 rakaat tu sunat. Lepas tu menghadap kiblat. Ada juga niat. Sahaja aku semayang zuhur 4 rakaat menghadap kiblat kepada Allah Ta'ala. Pun sunat disebutkan. Tak sebut tak apa. Jadi dalam sunat pun ada 5 hingga 10 benda sunat. Dalam kitab saya tak ingat Syekh Habib apa, dia buat 500 perkara sunat di dalam solat. Dalam niat saja hampir ada 10. 8 ada. Sunat dalam niat usalli fardhu zuhri arba rakaatin ma'muman lillah ta'ala tu ada 10 benda yang sunat dalam tu. Pahala sunat ada 8 pahala sunat dalam niat sahaja. Kalau kita susah nak niat, kalau orang was-was nak nak niat rikah macam Bazai beritahu tadi, okey, sah semayang. Tidak ada masalah. Melainkan solat Jumaat mesti kena niat makmun. Bagi makmun, iman wajib kena niat imam. Untuk solat Jumaat sahaja. Kalau tak, tidak sah. Kalau imam sahaja aku solat Jumaat, usalli fardhu Jumaat di rakaatain, imaman kena sebut. Ataupun sahaja aku sembahyang Jumaat 2 rakaat, imam kena sebut. Kalau dia tak niat iman, batal solat. Solat dia dan solat makmum.
Makmum pun wajib kena niat makmum. Sebab solat Jumaat ni wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Satu je solat yang wajib berjamaah, solat Jumaat. Solat Zuhur tak wajib berjamaah. Sunat muakkad sahaja. Solat Maghrib, Isyak lepas ni pun tak wajib solat berjamaah, sunat muakkad sahaja dalam mazhab Syafi'i. Tapi solat Jumaat tidak ada khilaf empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua kata wajib berjamaah. Jadi imam wajib niat sebagai imam, makmum wajib niat sebagai makmum. Kalau imam tak niat sebagai imam, sembahyang Isyak kejap lagi, contohnya Haji Azhar jadi imam solat Isyak, dia tak niat pun sebagai imam, tapi kita ikut dia, niat makmum. Yang makmum ni dapat 27, yang imam tu dapat 1 sahaja. Sah tak sembahyang? Sah. Walaupun tak niat imam? Ya. Walaupun tak niat imam. Makmum tidak sah kalau dia tak niat sebagai makmum tapi dia ikut imam. Kalau dia sembahyang seorang tak apa. Dia tak ikut imam, tak apa. Tak ikut imam kalau dia tak niat makmum. Tapi kalau dia ikut imam, dia wajib kena niat makmum. Kalau tidak, tak sah lah solat dia. Sebab dia ikut imam tapi niat seorang-seorang sembahyang. Tapi imam special. Tak niat sebagai imam pun tak apa. Tak apalah, ustaz kata tak payah niat imam. Tak payah niat, Allahu Akbar. Jadi imam tapi tak niat imam, tetap sah tapi rugi. Dapat 1 pahala, makmum dapat 27 kali ganda. Okey. Itu kaedah dia. Mudah je lah. Bukan susah fiqh ni. Yang penting kena otak kena ligat sikit. Okey. Rasa setakat itu saja. Yang baik Allah Ta'ala, yang tak baik daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.